Assalamualaikum. Dalam entry kali ini, Umi nak share tutorial step by step cara hasilkan roti sarang lebah yang tersangat lembut, gebu-gebas bak bantal. Walau dah keesokan harinya, masih tetap lembut tekstur roti tu. Ditambah pula kaya dengan rasa lemak-lemak dari kekacang yang ditabur atas roti. Dan Umi gandingkan pula dengan sos butterscotch yang creamy dan berkaramel tu. Rugilah anda kalau tak cuba roti yang satu ni. Dalam video kali ni, Umi dah share pelbagai tips-tips serta rahsia utama penyedap roti ni. Jadi kalau anda nak tahu, jom tengok video Umi ni hingga habis. Bolehlah buat makan time berbuka puasa nanti. Tengok tu, lembut berongga bila Umi carik-carikkan rotinya. Para peminat roti-roti di luar sana tu wajib cuba tau, confirm tak menyesal. Jom ke dapur. Umi nak kongsikan cara untuk buat dough roti dahulu. Dalam mixer, masukkan 1 biji telur grade A, masukkan 350ml susu segar full cream dan campurkan dengan 30ml dairy whipping cream. Untuk dapat hasil roti yang berlemak dan memang sedap sangat rasanya, macam ala roti bakery tu, Umi campurkan dengan whipping cream sedikit. Kemudian 500g tepung roti Jepun. Untuk dapatkan tekstur roti yang selembut kapas dan halus rongganya, gunakan tepung roti ni ya. Boleh dapatkan di mana-mana kedai bakery. 8g soft yeast instant dan Umi ada add on satu bahan rahsia ni bagi kekalkan kelembutan dan roti kita tu bakal gebu-gebas hasilnya, iaitu setengah sudu besar K fine cream super. Ini contoh bekasnya. Dan Umi add on 1/4 sudu kecil garam bagi rasa lemak-lemak pada roti yang bakal dihasilkan ni. Pasang mata mixer, gunakan yang jenis macam mata kail ni ya untuk menguli dough roti. Untuk permulaan ni, gunakan speed rendah dahulu untuk elakkan tepung tu terpelanting keluar dari mixer. Kang berkecah satu dapur. Bila adunan dah membentuk dough macam ni, barulah lajukan mixer. Gunakan speed 4 atau 5. Bila adunan dough tu dah jadi kasar macam ni, matikan mixer. Kemudian masukkan 45g margarin atau butter. Yang ini Umi gunakan margarin pelangi ya, bagi dough roti tu bau wangi semerbak dan fungsinya juga untuk lembutkan dough roti. Bila margarin tadi dah sebati bersama dough roti, boleh tinggikan kelajuan mixer ke tahap 5 dan 6. Uli dough roti ni lebih kurang dalam 25 minit. Sehinggalah dapat dough yang elastik dan berkilat. Dan boleh nampak ya tu, adunan dough kurang melekat pada mangkuk bowl. Jika adunan masih melekit-lekit sedikit, tak apa ya, asalkan bila diangkat dough tu dah mencapai tahap elastik dan permukaan adunan tepung tu nampak sedikit berkilat. Mungkin ada yang masih kurang jelas apa yang dikatakan dengan elastik ni. Okey, jom Umi nak share satu tips penting untuk permulaan ni. Nak tahu sama ada roti yang bakal dihasilkan nanti akan lembut, kita boleh tahu sebelum roti tu dibakar lagi ya. Caranya mudah je. Cuba tarik dough roti tu, renggangkan bagi melebar macam yang Umi tunjukkan dalam video tu. Boleh nampak kan bila ditarik gitu, doughnya mengikut je gerak jari dan tak mudah terkoyak. Nipis gitu hingga boleh nampak bayangan bentuk jari-jari kita. Maknanya dough tu dah betul-betul capai tahap elastik. Dapatkan poin penting kat situ? Okey, nanti boleh cuba ya. Lagi satu tips Umi nak share, jika di mangkuk bowl tu adunan nampak agak melekit, cara mudah nak keluarkan dough senang je. Oleskan kedua-dua tapak tangan dengan sedikit minyak zaitun, baru ambil dough tu. Boleh bersihkan mangkuk bowl tu dengan sisa-sisa tepung yang ada, yang melekat-lekat sikit tu kan. Kemudian bulatkan dough dengan cara tarik dough dari atas bawa ke arah bawah sambil pusing-pusingkan dough tersebut. Biar nampak kemas doughnya, barulah ambil pisau pemotong dough. Bahagikan dough ni kepada dua bahagian dahulu dan barulah dipotong kepada bahagian-bahagian yang kecil, lebih kurang macam yang Umi tunjukkan tu. Kemudian timbang dough tadi seberat 35g untuk setiap dough yang telah dibahagikan tu.
Berat satu dough tu terpulang ya, ikut cara masing-masing. Kalau nak 40 gram pun boleh je. Besar sedikit rotinya nanti. Yang ini Umi buat bulat-bulat comel je gini. Nak bagi anak-anak makan. Dah siap timbang ke semua dough-dough tu. Rehatkan sekejap dalam 10 minit sahaja. Boleh tutup dough dengan plastik wrap bagi tekstur dough tu tak kering. Selepas 10 minit, tekan-tekan dough tu untuk buang angin dan perkemaskan dough bagi permukaan atasnya nampak licin. Caranya boleh tengok macam yang Umi buat tu. Tarik dough dari atas bawa ke bawah. Buat beberapa kali hinggalah permukaan atas dough tu nampak licin dan tak ada menggerutu. Barulah mula rounding. Cara rounding dough tu pula mudah sangat. Buat tangan berbentuk C dan mula rounding dough tu hinggalah dapat dough yang kemas, bulat dan permukaan atasnya tu licin. Dah cantik elok dough tu, boleh angkat dan susun di paper cup aluminium ni. Boleh dapatkan di kedai bakery, memang khas untuk buat roti loyang aluminium ni. Siap ada garis bulatan, jadi senang nak susun dough bagi rata. Kemas je dalam loyang tu. Dalam satu plastik tu ada 5 loyang sekali. Jimat kan? Sambung rounding dough hinggalah habis dough-dough yang ada tu. Sementara kita rounding ni, pastikan dough-dough yang lain tu kita dah tutup dahulu dengan plastik wrap ya, supaya permukaan dough tu tak kering. Cuma kena setkan di minda untuk dapatkan permukaan roti yang licin, halus mulus. Pastikan sebelum rounding dough tu, licinkan dahulu permukaan dough. Jadi nanti waktu rounding pun sekejap je kita rounding, dah tak perlu lama-lama lagi dah, untuk dapat bentuk yang kemas dan cantik. Mudah sangat-sangat kan nak meroti ni. Jika dah tahu teknik-teknik dan tips yang penting, yang wajib kita ambil berat ni dan lakukan semasa proses meroti, insya-Allah semuanya akan jadi mudah. Bagi Umi, jika dah dapat dough yang elastik macam yang Umi tunjukkan tadi, insya-Allah ikutlah resipi mana-mana roti sekalipun, roti kita tu akan lembut dan gebu. Cuma kalau ikut resipi Umi ni, memang Umi suka gunakan bahan-bahan yang premium ya, seperti susu segar fresh milk, whipping cream, K-Fine cream super. Tepung roti pun jenis yang mahal dan kualiti tinggi, iaitu tepung roti Jepun. Untuk dapatkan hasil roti yang sedap, barulah puas kita makan. Tak gitu. Jadi ikutlah cara anda masing-masing. Lupa pula Umi nak pesan, lepas dah siap rounding dough tu, simpan dough tadi di tempat yang gelap ya dan tertutup untuk memudahkan proses fermentasi berlaku dan dough-dough tadi mengembang, menggebu dengan cepat. Penting ya untuk letakkan di tempat yang tertutup bagi memastikan permukaan dough tu tak kering. Sementara tunggu dough-dough ni kembang 2 kali ganda, untuk sapuan atas roti pecahkan sebiji telur, asingkan telur putih dan kuningnya. Umi ambil bahagian kuningnya sahaja, campurkan dengan 4 sudu besar susu segar full cream atau boleh campur dengan susu cair juga ya. Dan Umi ada campurkan dengan 1/4 sudu kecil sahaja esen vanila bagi hilangkan bau hanyir telur tu. Gaul-gaul sebatikan bagi kuning telur tu tak berketul. Lebih kurang macam ni lah hasil bancuhan sapuan tu. Dah siap, ketepikan dahulu. Nanti masa nak bakar roti, barulah disapu di permukaan roti. Sementara tunggu dough tu siap mengembang, jom kita siapkan dahulu sos butterscotch. Dalam periuk kecil, masukkan 2 sudu besar pure butter. Umi gunakan butter usi kaus. Nak pakai butter biasa pun boleh, ikut cita rasa anda. Kemudian campurkan 1/2 cawan dairy whipping cream. Tak kisah apa-apa brand pun boleh ya. Umi guna Arla je ni. Campurkan juga dengan sedikit susu segar fresh milk supaya sos kita nanti tu tak terlalu pekat. Akhir sekali masukkan 1 cawan gula perang. Jangan terkejut pula ya. Gula tu memang kena kuantiti yang banyak sebab sos butterscotch ni dia berkaramel gitu. Rasanya manis-manis creamy. Sebatikan bahan-bahan tadi, buka api sederhana kecil. Gaul je sentiasa hinggalah gula perang tadi mencair dan menjadi berkaramel macam tu. Dough pun dah nampak mengembang 2 kali ganda tu. Sapukan bancuhan kuning telur yang kita dah buat tadi. Sapukan rata di keseluruhan dough bagi sekata. Tujuan Umi glaze permukaan dough ni bagi memudahkan biji-biji labu dan kuaci putih serta bijan hitam tu melekat dengan dough roti. Selain itu bagi mengilatkan permukaan roti selepas dibakar.
Tak adalah kelihatan kering je roti kita. Dah siap glaze, taburkan biji labu. Yang ini Umi beli di kedai bakery sahaja. Biji buah kundur. Untuk yang winter melon seed ni pun boleh dapatkan di kedai bakery. Ada dijual ya. Kalau nak ganti dengan kuaci putih pun boleh, murah sikit harganya. Taburkan bagi rata di atas permukaan dough roti tu. Bila buat sendiri ni, untunglah boleh buh banyak mana bahan-bahan taburan yang kita nak. Jimat dan puas makan. Akhir sekali taburkan dengan bijan hitam. Bila tabur bijan hitam ni nampak lagi menarik lah kan roti sarang lebah kita ni. Colourful gitu. Nampak pun dah menarik, apatah lagi rasanya. Preheatkan oven sekejap dalam 5 minit. Kemudian masukkan loyang dalam oven. Bakar dough roti pada suhu 180 degree Celsius selama 25 minit. Gunakan api atas dan bawah. Letakkan loyang di rak paling bawah untuk elakkan permukaan roti cepat burn. Masa dan suhu oven ni bergantung juga ya, sebab setiap oven lain-lain kan. Umi bagi burn sikit bahagian atas roti tu, nampak lebih menarik. Keluar je dari oven, masih panas-panas lagi tu. Terus sapukan dengan butter atau margarin cair di atas permukaan roti untuk kilatkan permukaan roti ni. Tengok tu hasil roti sarang lebahnya, nampak shining dan gebu-gebas kan. Roti pun dah siap, bolehlah tuangkan sos butterscotch di dalam mangkuk kecil untuk dihidangkan panas-panas buat keluarga tersayang. Lepas siap bakar ni, wajiblah kita picit-picit roti tu kan. Geram je tengok. Lembut yakmat roti ni. Cara makannya tu senang je. Sirakan sedikit sos butterscotch tu di atas permukaan roti. Kemudian tarik pelan-pelan. Masih panas-panas lagi ni roti ni. Boleh nampak tu kan, lembut dan halus sangat tekstur rotinya. Makan sebiji roti ni dengan sos butterscotch tu, ya Allah, sedap yakmat. Serius, memang sedap sangat-sangat roti sarang lebah ni. Dapat pula sos yang super creamy dan berlemak tu. Makan 3-4 biji roti pun tak cukup ni. Laju anak-anak Umi duk mengulang. Okeylah, kita pun dah berada di akhir video. Sekian sahaja tutorial roti dalam entry kali ni. Banyak lagi tutorial-tutorial cara dan teknik meroti yang Umi dah share di YouTube Umi. Jadi anda boleh pergi ke playlist roti. Jangan lupa tekan button subscribe. Likekan video ni jika anda suka, sharekan di media sosial anda dan tekan lonceng pertama untuk dapatkan video-video terbaru di channel Umi Atia Atif Kitchen. Assalamualaikum.